Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk membicarakan tentang La ilaha illallah. Semalam saya telah terangkan tentang sifat umum bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat istighna dengan iftiqar. Baik, hari ini saya akan sentuh bagaimana kita nak mendapatkan hakikat la ilaha illallah itu. Baik, dia ada 5 tingkatan iman itu. Kita tak nak iman taklid. Kita nak naik darjat. Kalau iman taklid tu dia hanya berdasarkan apa yang dia dengar daripada orang. Saya dengar Allah Maha Berkuasa, saya dengar dia orang cakap lah. Ini taklid. Jadi iman yang begini, walaupun ada yang mengatakan diterima juga, ada juga mengatakan tidak diterima. Jadi untuk melepaskan diri kita daripada iman taklid, kita naik ilmul yaqin. Kita belajar. Tuan-tuan jumpa dengan ustaz, duduk dalam kuliah untuk memperolehi ilmul yaqin. Dengan dia belajar, dia berguru, buka kitab, syarahkan maksud sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maksud la ilaha illallah, sehingga dia faham dan tahu apa itu la ilaha illallah. Ini lepas diterima. Namun begitu, yang berilmu ni juga bahaya juga. Kenapa? Orang Yahudi itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu, mereka mengenal, tahu tentang Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam kitab mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui, tahu tentang anak-anak mereka, kenal. Sehingga sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka tahu malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi ni dia nampak, tengok kat langit, tengok bintang, dia tahu malam ni telah lahir Nabi akhir zaman. Orang Arab tak tahu, tapi orang Yahudi tahu, sebab mereka ahlul kitab, tercatat dalam kitab-kitab mereka tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Maka saudagar Yahudi ni bagi tahu dengan orang Arab, malam ni dekat Mekah, malam ni lahirnya seorang Nabi akhir zaman. Maka dia ajak orang-orang Arab, tengok, cari siapa yang lahir malam ni. Sehinggalah mereka jumpa satu rumah, ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah, yang di bawah jagaan datuk dia Abdul Muttalib, melahirkan seorang bayi. Bila orang Yahudi ni tengok kelahiran itu orang Arab, dia kata habislah, berakhir Bani Israel yang merupakan ramai Nabi di akhir zaman. Mereka mengharapkan yang lahir itu adalah Nabi yang terakhir itu lahir daripada bangsa Bani Israel, rupanya Arab. Begitu juga sebelum Nabi SAW diutuskan, sebagai Nabi.
tuan-tuan yang mulia, di Mekah dan juga di Madinah, orang Yahudi bila berperang dengan orang Arab, mereka kalah. Mereka kalah dalam peperangan. Dia bagi tahu nanti akan lahir Nabi akan bela kami. Dia pun tahu. Mereka Ahlul Kitab tahu, orang Arab ni tak tahu. Akan lahir Nabi akhir zaman, bela kami. Ada ketikanya mereka cerita kepada Arab Jahiliyah tentang nanti akan lahir, akan datang Nabi akhir zaman yang membawa agama Hanif, agama Islam. Tuan-tuan yang mulia, orang Arab Jahiliyah terkebil-kebil, tak tahu apa-apa, dengar saja. Terror betul orang Yahudi ni. Tapi bila Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, yang menerima bukan yang mengetahui ni, yang jahil ni. Yang alim ni tuan-tuan yang mulia ada sombong dari diri dia. Dia telah menolak kenabian hanya semata-mata Nabi SAW daripada bangsa Arab. Jadi tuan-tuan yang mulia, walaupun kita dah masuk ilmu yakin, belum lagi. Walaupun dah selamat, tetapi belum lagi. Kita kena masuk ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Jadi saya tak bincang kategori hakul yakin, kamalul yakin dengan ainul yakin itu pada hari ini. Cuma saya nak buat satu garisan kasar bagaimana nak memperolehi iman itu. Pertama, memang tuan-tuan ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Yang kedua, memahaminya, belajar apa itu la ilaha, apa itu illallah, belajar. Kemudian tuan-tuan yang mulia, untuk kita faham la ilaha, tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan, tak ada. Maka tuan-tuan yang mulia, selain Allah Subhanahu Wa Taala ini, hendaklah kita korbankan. Kita korbankan dia kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang halang antara kita dengan Allah, yang menghijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Duit halang kita dengan Allah. Dia tak salah, tapi kita yang menjadikan dia penghalang kerana hati kita pada dia, tawajuh kita pada duit, pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, selain Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita belajar untuk korbankan kerana Allah. Sebagaimana kita telah korbankan 10,000 untuk memiliki seorang perempuan. Kau pilih 10,000 ke atau awet cantik ni? Kalau tak nak awet cantik tu, kita dapat 10,000 tapi terkorbanlah awet cantik tu. Kalau kita nak awet cantik tu atau janda cantik tu, ni suka, yang janda suka ni. Kalau kita nak janda yang cantik tu atau awet yang cantik tu, maka terkorbanlah 10,000. Kalau kita nak kereta yang berharga 200,000, maka terkorbanlah 200,000 untuk memiliki kereta yang berharga 200,000. Begitu juga untuk dapatkan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah itu, cinta pada anak, bukan tak cinta, cinta sayang. Tapi kerana pertembungan cinta dengan anak itu, kita korbankan cinta pada anak kerana cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Korbankan cinta pada harta kerana pembuktian cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS, dia telah korbankan anaknya, pembuktian cinta pada Allah. Maka datanglah hakul yakin, datanglah kamalul yakin. Dia bermimpi, inni
Wahai anakku, dia kata apa? Qala ya bunayya inni ara fil manami. Dia berkata, wahai anak aku, sesungguhnya aku telah lihat dalam mimpi. Mimpi Nabi ni wahyu, bukan macam mimpi kita. Fil manami anni azbahuka, yang aku ni, sesungguhnya aku ni sembelih engkau. Fanzur maza tara, maka apa pandangan kau? Kau lihat apa pandangan kau? Tuan-tuan yang mulia tanya pandangan anak dia. Anak dia kata apa? Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, buatlah apa yang telah diperintahkan. Tuan-tuan yang mulia, pertembungan cinta Allah, taat Allah dengan sayang anak. Bukan saja-saja dia sembelih anaknya, tapi ada tukarannya. Apa dia? Kena sembelih anak, bukti cinta pada Allah. Maka Nabi Ibrahim AS, bukan senang. Kita dengan cerita senang, tapi orang yang menghadapi keadaan itu, nak sembelih anak, Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mulia, sehinggalah Nabi Ibrahim AS dengan yakin, dengan kasih pada Allah, taat, dia lakukan. Bukan itu saja, dia pernah meninggalkan isterinya di padang pasir kering kontang. Dia nak pergi tinggalkan isterinya Hajar tanya, aina tadhhab, mana kau nak pergi wahai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mana nak pergi? Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mengeluarkan kata-kata, sebab bukan mudah untuk tinggalkan isteri di padang pasir yang kering kontang. Yang ini bukan kerana marah dengan isteri, tapi kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beberapa kali dikatakan begitu, maka Hajar tanya, Allahu amaraka bihaza, apakah ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Ibrahim AS menjawab, na'am, ya. Maka Hajar kata, idzan la yudhi'una, kalau begitu Allah Subhanahu Wa Taala tak sia-siakan kita. Tuan-tuan yang mulia, pengorbanan begitu, apa yang terkorban itu, tuan-tuan yang mulia, tersingkir dari hati. Atas apa dikorban, dia masuk dalam hati. 200,000 dikorbankan, 200,000 itu keluar dari hati. Atas apa dikorbankan, iaitu kereta, dia dapat. Jadi kalau nak dapat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kenal Allah, dapat kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selain Allah ini bisa, ini kata orang Indonesia, bisa dikorbankan. Boleh dikorbankan, sebagaimana Nabi-Nabi telah korbankan selain Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini, tuan-tuan yang mulia, nak dapatkan apa? Nak dapatkan hakul yakin dan kamalul yakin. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah di jalan kami. Ayat ni turun, salah satu sebabnya ialah, tuan-tuan yang mulia, para sahabat, dia tak nak pindah. Bukan mudah nak pindah dari Mekah ke Madinah, terpaksa tinggalkan rumah, tinggalkan harta, tinggalkan ladang. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala memberi fadilat mereka yang sanggup susah payah atas agama. Mereka ini kami tunjukkan jalan-jalan hidayat. Maka tuan-tuan yang mulia, atas rangsangan ini, sahabat sanggup mujahadah, sanggup berkorban, sanggup tinggalkan Mekah semata-mata taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Atas apa yang dikorbankan, maka benda itu akan masuk bertapak bermaharaja lela dalam hati kita. Dan benda yang kita korbankan, maka dia berada bukan dalam hati. Tetap dikasihi, isteri, anak tetap dikasihi, tetapi dia tidak menandingi kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita kena mengaku kita kasih pada isteri, anak kita, tidur kita, kan, duit kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya senang je. Malas semayang, dalam semayang macam-macam dia ingat, bukan ingat Allah. Ingat kereta dia, ingat rumah dia, ingat duit dia,
Macam-macam dia ingat. Sampai boleh kira keuntungan perniagaan dalam sembahyang. Dia bukan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala besar, Allah Subhanahu Wa Taala tak ada dalam hati. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Allah Subhanahu Wa Taala dikorbankan untuk selain Allah. Tetapi kalau tuan-tuan korbankan selain Allah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala sekenal-kenalnya. Saya rasa cukup setakat ni. Besok kita sambung lagi. Saya nak detailkan tentang bagaimana nak memperolehi hakikat la ilaha illallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.